abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-Imamun Nawawi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di rumah Allah walaupun pelbagai ujian kehidupan yang kita hadapi, tetapi masih lagi Allah tetapkan hati kita pada jalan agama. Moga-moga ketetapan ini sehinggalah kepada akhir hayat kita dan sehingga membawa kepada syurga Allah nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang mungkin hadir pada pagi subuh ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda-pemuda muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab kita Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat agama kepada calon penghuni syurga, muka surat 73 pada nombor 47. Terus itu kan. Tajuk dia 3 faktor pembentuk cinta hakiki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Saduqal mahabbatu fi thalathi khisalin ayyahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi wa yahtara majalisata habibihi ala majalisati ghairihi wa yahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi, atau kama qala. Mafhum hadis, kebenaran cinta berada pada 3 hal: memilih ucapan kekasih daripada ucapan yang lain, memilih duduk bersama kekasih daripada bersama orang lain, dan memilih kerelaan kekasih daripada kerelaan orang lain. Yahya bin Mu'az berkata, sekecil apapun cintaku kepada Allah, itu lebih aku sukai daripada beribadah selama 70 tahun. Baik. Ini berkenaan dengan saduqal mahabbah, ataupun kecintaan dalam bahasa Melayunya, maknanya kecintaan yang paling benar, kecintaan yang sebenarnya. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW bersabda, saduqal mahabbah, cinta yang sebenar itu dia ada tanda-tanda dia, ada ciri-ciri dia. Fi thalathi khisalin,
Ada 3 ciri, ada 3 tanda. Mana kalau 3 ni ada pada kita, itu benarlah bahawa kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu benar. Betul lah cinta tu. Tapi kalau tak ada pada kita, maknanya cinta kita belum betul-betul benar. Bukanlah jahat, tapi makna kata belum sempurna. Maka kita kena usaha ikhtiar supaya cinta kita sampai ke tahap cinta yang sebenar, cinta yang sempurna. Kenapa nak kena sampai kepada cinta yang sebenar ni? Kenapa nak kena sampai kepada cinta yang sempurna ni? Sebab kata guru kami lah, Duk Guru Siddiq Noh, bila Allah sayang pada kita, takkan Allah gamak nak membakar kita di dalam api nerakanya. Jadi sebab itulah Syekh Ibn Ata'illah As-Sakandari dalam kitab hikam dia menyebut bahawa seseorang itu masuk ke dalam syurga bukan sebab kerana banyak amalnya, bukan pasal pahala. Pada sisi syariat ya memang gitulah, tapi pada sisi hakikat sebenarnya, dia diselamatkan Allah daripada dibakar dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itu kerana mahabbah, kerana kecintaan. Hasil daripada kecintaan Allah terhadap dia, maka Allah gerakkanlah hati dia untuk selalu bersama Allah di dunia. Macam mana selalu bersama Allah di dunia? Iaitu bersama dalam ibadahnya. Jadi seseorang tu, dia bila Allah kasih pada dia, Allah tingkatkan ibadat dia. Jadi dengan peningkatan ibadat itu sebagai kayu ukur ataupun tanda bahawa seseorang itu dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Maka kata ulama, lagi tinggi kecintaan Allah terhadap dia, maka lagi tinggilah perkara ibadat yang ada pada dia. Jadi kita nak ukur, senang tuan-tuan. Nak tengoklah diri kita, tak payah tengok orang lain, tengok diri kita. Nak tengok diri kita ni esok hari akhirat nanti, agak-agak alamat kita ni ke mana perginya? Syurga ke neraka? Kalau syurga pun cepat ke lambat? Macam tu. Nak tengok dia, tengok kat dunia lagi boleh tengok dah. Tengok diri kita. Tengok diri kita dalam hal ibadat ni macam mana? Bersungguh ke berlebih kurang? Atau langsung terus malas buat? Kalau jauh daripada ibadah, maka jauh jugalah daripada syurga. Kalau dekat pada ibadah dan bersungguh dia, maka cepat dan dapatlah dia ke dalam syurga Allah. Jadi kalau kita tengok diri kita ni lemah, slow dalam ibadah, bersegeralah untuk ubah diri kita supaya diri kita ni jadi tingkat ibadat. Dengan tingkat ibadat itu sebagai tanda kasih Allah kepada kita. Jadi Nabi SAW sabda ni dalam hadis ni, 3 kebenaran cinta ataupun cinta yang sebenar, dia ada 3 hal. Salasi khisalin. Yang pertama, ayyahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. An tu maknanya bahawa. Yahtara itu artinya, asal kata ni khiyarun. Yahtara itu artinya memilih. Kita biasa dengar perkataan ikhtiar kan. Ikhtiar tu maksudnya pilihan. Tu usaha lain, ikhtiar lain. Sebab tu kita gabung usaha dan ikhtiar. Ikhtiar tu artinya pilihan. Maknanya planning kita. Kalau plan A tak jadi, plan B. Plan B tak jadi, plan C. Ada. Kalau mula-mula kalau PKPP tak boleh, PKPB. PKPB tak boleh, PKPD. PKPD tak boleh, PKP. PKP pun tak boleh, PK lah sendiri. tak habis fikir lah. Maknanya itu perancangan. Itulah namanya ikhtiar. Ikhtiar ni kita cuba buat. Takat mana yang kita boleh buat, tak boleh buat gini, buat gini. Tak boleh buat gini, buat gini. Itu maksud ikhtiar. Jadi ikhtiar tu pilihan. Jadi kata dalam hadis ni, ayyahtara kalama habibihi.
bahawa memilih kalam. Kalam ni maknanya percakapan, perkataan. Kalam makhluk ni dia bisautin biharfin, dengan suara dan juga dengan huruf. Maka perkataan kalam habibihi, kalam kekasihnya, ala kalami ghairihi. Habibihi itu kasihnya, ala atas kalam perkataan ghairihi yang lain daripadanya. Yang lain daripadanya, nya sini masuk kepada siapanya? Nya kepada Allah. Kita bicara kasih Allah dululah. Jadi maknanya tanda seseorang itu benar cintanya pada Allah, maka dia akan memilih perkataan Allah lebih daripada perkataan yang lain. Sebab apa? Sebab Allah tu habibihi, kekasihnya. Kasih dia pada Allah, maka dia pilih perkataan Allah lebih daripada perkataan yang lain. Maknanya kalau Allah kata itu, dia lebih banyak nak pilih kata-kata Allah. Maksudnya dia lebih suka membaca Al-Quran daripada membaca yang lain daripada Quran. Kita tengok diri kita, benar tak kita punya kasih? Dalam sehari berapa kali baca Quran dan berapa kali baca lain daripada Quran? Lain daripada Quran tu masuk surat khabar, majalah ke apa, buku ke apa, tak kira lah. Jadi kalau lebih banyak membaca Quran dan lebih dia gemar membaca Quran dan dia sonok baca Quran berbanding yang lain-lain, maka benarlah ada satu tanda dah dia punya kasih kepada Allah tu benar. Tapi kalau tak baca Quran pun Allah balok liat, payah betul kan. A'udzubillah je nguak dah, tak masuk lagi ayat pertama. A'udzubillah. Nak baca Quran pun malas. Jadi slow. Tu tanda tak kena tu. Tanda hati tu jauh lagi. Jadi kena dia dalam bahasa tasawuf dipanggil mujahadah. Mujahadah ni asal perkataannya jahada. Jahada tu jihad. Kita duk faham jihad ni perang. Duk faham jihad ni angkat senjata. Jihad bukan makna macam tu je. Jihad ni ada banyak. Jihad yang angkat senjata tu, macam di Palestin tu panggil jihad kital, jihad membunuh kan. Ada pun makna jihad yang sebenar, jahada tu, iaitu bersungguh-sungguh, betul-betul buat 100%, kau bagi kan. Tak ada orang cakap apa, betul-betul lah, memang bubuh sungguh. Itu maksud jahada. Masuk bersungguh-sungguh. Kata Tok Guru Nik Abdul Aziz Nikmat dulu, dia kata yang dimaknakan dengan sungguh-sungguh, kamu buat kerja Islam, kamu berjuang, kamu buat ibadat, itu kamu buat sampai kamu lelah, dia kata. Maksud lelah ni maknanya sampai penat. Sampai penat tu baru maknanya all out, baru habis bagi kan. Macam motor ke kereta, kalau kita tekan minyak kuat, laju gila bawa, bila dah berhenti jadi macam mana dia punya enjin? Panas dia kau. Dia punya exhaust bunyi tak. Nak mengenting besi tu kan. Makna kata betul-betul kau ni. Begitu juga manusia, bila buat dalam kerja ibadat yang dikatakan sungguh-sungguh, buat tu sampai penat. Semayang, tengok Nabi SAW dalam kitab sirah sebut, Nabi buat ibadat, solat, semayang sampai bengkak kaki. Kita bengkak kaki sebab apa? Sebab solat ke sebab gaul? Sebab makan kan? Bukan sebab diri lama semayang kan? Jadi buat biar betul-betul sampai habislah tubuh ni. Lepas tu orang yang betul-betul berjuang, orang yang betul-betul beriman kepada Allah, yang sempurna iman dia akan guna segala keduniaan yang Allah beri pada dia sampai hancur untuk akhirat. Ada kereta tak salah, kereta mewah, tak apa, kereta mahal, tapi guna kereta tu sampai rosak kereta tu sebab buat kerja agama, sampai hancur kereta tu buat kerja agama kan. Ini nak sayang sangat barang harta dunia ni yang dikatakan hubud dunia. Hubud dunia bukan mesti dia beli kereta mahal, rumah besar kan. Kalau dia mampu, duit dia halal, rezeki dia ada, tak ada masalah dia beli kereta mahal, rumah besar. Tapi cara guna tu macam mana dia guna? Kalau betul cara guna ni untuk jalan Islam, itu betul lah maknanya dia mensyukuri nikmat.
Kan? Sekalipun pakai kereta tak mahal mana, kereta murah je, kereta kancil. Tapi kancil tu sendiri tak pernah sampai ke Masjid Surau. Tak kena juga. Walaupun nama kancil, tapi ada orang pakai BMW boleh sampai Masjid Surau. Jadi bukan masalah kepada harga tu ketetapan makhluk je. Makhluk yang letak harga tinggi ke rendah, tapi sisi Allah pandang sama je semua. Jadi yang Allah tengok bukan pada sudut harga, bukan pada sudut hebat tak hebat pada pandangan manusia, tapi yang Allah lihat ialah bagaimana kesungguhannya. Tu. Jadi orang yang mencintai Allah, dia akan banyak memilih kalam Allah daripada kalam makhluk, memilih perkataan Allah daripada memilih perkataan makhluk. Begitu jugalah kita kaitkan hadis ni dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Orang yang mencintai Rasulullah akan lebih banyak memilih kalam Rasulullah daripada memilih kalam ghairihi, yang lain daripada Rasulullah. Sebab tu pada pandangan saya lah, pada pandangan saya direct lah, bukan saya menghentam siapa-siapa ataupun tidak bersetuju kepada siapa-siapa, termasuklah KKM ke kerajaan ke, tak kira lah. Tetapi cuma kita timbul sedikit persoalan, kenapa kita tidak lebih memilih dahulu, memilih dahulu Quran dan hadis, kemudian barulah mengikut cara sains, ataupun contohnya masalah yang kita hadapi sekarang ni, vaksin. Kenapa tak guna kaedah yang Nabi sebut dulu, yang Quran sebut dulu? Quran sebut buah-buah di syurga, wattini wazaitun. Kenapa tak guna kaedah buah tin dulu ke, zaitun dulu ke? Dalam hadis Nabi sebut tentang habatus sauda, min kulli da'in, boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Cubalah dulu kaedah yang ada sandaran daripada Quran dan hadis. Bila tak boleh agak, barulah namanya ikhtiar, pilihan. Kita ni ada pilihan dalam hidup, bukannya sempit satu benda je. Ada pilihan. Jalan pun ada pilihan. Saya nak datang sini pun ada pilihan jalan. Boleh nak ikut air tawar belah beruah, nak ikut belah Pantai Remeh pun boleh. Tak nak ikut dua-dua jalan ni, nak ikut belah Ipoh boleh. Keluar kok Cangkar Jering, masuk kok Ipoh, patah balik masuk sini. Boleh tak? Tak nak ikut jalan, nak ikut naik kapal terbang, turun bawah sini, boleh belaka. Maknanya pilihan tu ada. Cuma sama ada mudah ke tak mudah, itu saja, berbeza setiap pilihan. Jadi begitu juga kita ada pilihan. Bila ada pilihan, maka orang yang ada tanda kasih pada Allah, dia akan mengutamakan pilihan kekasihnya dulu. Kalau kasihnya dalam hatinya Allah dan Rasul, dia akan memilih apa yang Allah dan Rasul kata dulu. Bukan menidakkan yang lain, tidak. Tapi inilah tanda bukti kasih. Kalau kita macam mencintai seseorang, kita sayang siapa? Kita sayang mak ayah kita. Kita lebih dengar kata mak ayah kita ke, atau dengar mak ayah orang lain? Kita dengar mak ayah kita dulu, dan kita ikut kata mak ayah kita dulu, sebab dia lebih utama dalam hidup kita, dalam hati kita. Begitu jugalah. Jadi itu dapat menjadikan cerminan dalam hati ni, siapa yang lebih dia kasih. Jadi memanglah tak salah. Adakah dosa Zat duk pakai vaksin? Tak dosa dah. Nama pun ikhtiar, pilihan dalam perubatan kita. Sebab tu ulama pun, para mufti pun tak kata wajib pun vaksin. Dia cuma kata hukumnya harus. Bila sebut harus, itu ikhtiar, maknanya itu pilihan. Kalau kamu ada pilihan lain, tak ada masalah. Macam kita demam, tak wajib makan Panadol, tapi pilihan. Nak makan Panadol boleh, nak minum air kelapa boleh, air nyok boleh. Nak ikut kaedah, tak kira lah buh kunyit atas dahi ke apa ke, buh lah kaedah masing-masing. Ada petua orang dulu-dulu ke, nak ikut secara moden ke, itu semua pilihan. Dah sembuh tak sembuh, kerja Allah. Bukan kerja vaksin, bukan kerja Panadol, bukan kerja ayat nyok, bukan kerja siapa-siapa, bukan. Sebab semuanya makhluk belaka. Cumanya dia ada yang Allah sebut dan Nabi sebut, maka bila Allah sebut dan Nabi sebut, dia lebih ke depan, dia jadi lebih utama bagi orang yang benar kasihnya pada Allah dan Rasul. Dia begitulah.
Bukan saya menafikan, lagi dituduh pula saya memburuk-burukkan vaksin, nak menghasut masyarakat jangan vaksin. Tak, kita cuma kata nak kenapa tidak mendahulukan kaedah agama terlebih dahulu, kaedah sunnah terlebih dahulu. Kalau kita dah ikhtiar, dah buat dah Ustaz, saya makan madu nak dengan sarang-sarang lebah saya telan sekali ni kata. Kalau dah guna dah kaedah sunnah apa semua memang takluk juga, tak jadi juga. Tak apalah, pakailah kaedah lain pun. Samalah macam kita buat dulu ni. Kita buat apa, kempen BMF. Tu kena faham tu. Kempen BMF tu bukan boykot. Orang duk salah faham. Bukan boykot. Cuba faham apa makna BMF, Buy Muslim First. Ada perkataan first itu. First ni maksud dalam bahasa Melayunya maknanya dahulu. Maknanya beli produk orang Islam dahulu. Dahulu ni sebelum daripada yang lain. Mana salah tak kalau beli yang kafirnya? Tak salah, tapi lebih baik beli yang Islam dulu. Tapi produk Islam tak ada, baru pakai yang kafir, tak ada salah. Bukan dosa pun, bukan jadi kafir beli produk orang kafir. Tapi kita nak faham kecintaan kita pada orang Islam, pada Islam, dahulukan Islam. Itu maksud dia. Nak? Itu cerita dia. Macam kita berjalan mulakan langkah kanan atau langkah kiri. Tak adalah pula kalau kita mulakan jalan dengan kaki kiri dulu kena panah petir ataupun dosa besar tu. Tak. Nak cuma makruh je, tak cantik adab. Lebih eloknya, afdalnya mula dengan kaki kanan. Itu saja. Kan? Jadi itu yang dimaksudkan sebagai makna kata pilihan kita dalam hati ni. Kalau yang dikasihinya Allah dan Rasul, maka dia akan pilih Allah dan Rasul dulu dari sudut kalamnya. Kemudian lagi kata Nabi, wa yahtara majalisata habibihi ala majalisati, dan memilih majalisata. Majalis ni maknanya duduk. Sebab tu orang tanya, kalau saya dengar kuliah di dalam internet, contohnya YouTube ke Facebook Live ni ke, macam mana, boleh pahala tak? Ulama jawab dah, boleh pahala, tapi namanya pahala ilmu. Adapun pahala majlis ilmu tak ada. Pahala majlis ilmu kena berada dalam majlis ilmu yang betul. Maknanya berdepan dengan guru, yakni talaki nama dia. Talaki betul-betul duduk depan. Kalau ikut kaedah betul-betul talaki ni rapat. Kaedah namanya lutut bertemu lutut namanya. Kalau mengaji Quran tu panggil musyafahah. Maknanya muka bersua muka. Tu duduk menghadap guru, itu dipanggil talaki. Itu yang disebut sebagai majlis ilmu. Sebab apa? Sebab majlis ni asal kataannya jim lam sin jalasa. Jalasa tu makna duduk, majlis ni tempat duduk. Jadi maknanya duduk di dalam majlis ilmu. Begitu juga ni, wa yahtara majalisata, dan dia akan memilih tempat duduk ataupun dia memilih duduk habibihi, duduk bersama dengan kekasihnya, ala majalisati ghairihi, daripada nak duduk bersama dengan yang lain-lain. Dia lebih suka duduk bersama dengan kekasih dia daripada duduk dengan yang lain. Itu sebagai bukti tanda dia kasih. Macam orang bercinta lah. Tak ingat zaman dulu sebelum nikah dulu, cinta dulu, duduk dengan pasangan kita lebih kita sukai daripada duduk dengan orang lain. Macam kita ni juga ni, kita hadapi ni PKP ni, tak boleh rentah negeri, tak boleh rentah daerah. Betul dah, hari lain pun boleh balik kampung, tapi dia dah jadi satu, orang cakap apa, seolah-olah macam ketetapan dalam hati kita. Bila menjelang raya, yang kita ingat dalam kepala mestilah balik kampung, ingat mak ayah. Macam mana sonok pun di tempat orang, sonok lagi di tempat asal. Gitu. Sebab apa? Sebab kasih di hati tu. Padahal tempat kita dengan tempat orang sama je pokok dia, hijau juga daun ni, tanah coklat tu juga, duk tang mana pun sama je. Tetapi sebab hati, kasih tu, kasih pada tempat sendiri, walaupun tempat asal dia kampung. Tempat dia duduk sekarang bandar, pekan, macam-macam ada.
keliling macam-macam fasiliti ada, kemudahan hebat, ada food panda lah bagai kan. Dalam kampung tak ada apalah. Pokok getah itu, kelapa sawit, tapi sebab hati tu kecintaan dan kasih daripada tempat asal dia, ada kenangan dia dan sebagainya, maka walaupun tempat tu mungkinlah tak berapa lawa berbanding tempat yang lain, tetapi hati tetap pada yang itu. Sebab apa? Sebab ni kasih. Barang kasih ni tak boleh nak ubah. Sebab dia duduk di hati. Sebab itulah buatlah ibadat sampai kita kasih pada ibadat. Bila dah kasih pada ibadat, dia tak lari dah. Dia tak lari. Sebab barang bila dah kasih tak lari kan. Lembu kalau dah kasih dengan tuan dia, lari mana pun dia patah balik kandang. Tak payah penat dah. Kucing bila dah kasih dengan, kenal dah dengan tuan dia, nak gilah main mana pun, lah kali dah balik ke rumah tuan dia. Kadang kucing ni hebat tu, dia punya bau dia kuat. Kita kadang tak larat dah kucing banyak sangat, kita nak buang dia lah. Bukan nak buang apa, maknanya nak hantar tempat lain lah, jauh sikit. Bawa jauh, lepas 3-4 hari sampai balik dia. Dia boleh kesan tu, tempat asal dia, dia cium bau sampai balik. Hantar kat orang, tak balik dah 3-4 hari tu kan. Hilang mana tak tahu dah kan. Nak ceritanya, ini kasih. Orang yang kasih, dia akan lebih suka duduk bersama dengan kasih dia berbanding nak duduk dengan yang lain. Begitulah orang yang kasih pada Allah, maka dia akan lebih suka duduk di rumah Allah. Kata guru kami, orang yang beriman masuk ke dalam masjid ataupun surau macam ni kan, rumah-rumah Allah gini, dia ibarat macam ikan masuk akuarium, masuk air. Ikan bila masuk air, menggelupur ke tenang, dia berenang kanan, benang kiri, dia pusing-pusing kan. Tapi cuba bawa keluar ikan daripada air, menggelupur dia, kelepak. Itulah. Orang yang munafik, yang masalah iman dia, maka terbalik dia. Masuk dalam masjid surau macam ikan keluar air, menggelupur dia. Cepat-cepat nak keluar, cepat-cepat nak sudah kan. Kuliah lama sikit tak boleh kan. Tu imam baca wirid panjang sikit, empat-empat nak bingkah bangun keluar, dia tak selesa. Dia tak boleh nak duduk lama. Tapi kalau tempat-tempat larau, kedai kopi, boleh duduk lama. Pasar-pasar boleh duduk lama. Masjid tak boleh. Kalau hati kita jadi begitu, cek balik, apa tak kena dengan kita ni? Maknanya kita ada masalah. Maknanya kita ada penyakit hati tu. Mana kena banyakkan istighfar. Ambil tasbih, petik satu-satu istighfar. Astaghfirullah, aku ni ada dosa. Hati ni sebenarnya barang agama ni, barang akhirat ni, barang agama datang daripada mana? Barang akhirat ni datang daripada mana? Barang akhirat datang daripada syurga. Perkara-perkara ibadat ni datang daripada syurga. Syurga ni tempat yang terbaik, yang cantik, yang hebat. Maknanya barang-barang ibadat, barang-barang akhirat ni semuanya adalah barang-barang yang lawa-lawa, yang sedap-sedap, yang cantik-cantik, yang lazat-lazat. Tapi kita tak rasa cantik dia, kita tak rasa lazat dia, kita tak rasa sedap dia. Sebab apa? Sebab hati kita ada penyakit. Sebab hati kita bermasalah. Tak payah kata soal hati, soal jasad zahiriah pun begitu juga. Kalau kita demam ataupun kenalah, contohlah, bukan doa lah, ni contoh je, simptom-simptom COVID tu ada lah. Orang cakap apa, nafas jadi kurang, nak bernafas, payah nak bernafas, selera makan tak ada kan. Dia makanlah apa pun, makan benda sedap jadi tak sedap. Tak payah katalah COVID macam dahsyat sangat penyakit dia. Ambil demam sesama sudah, demam sesama hinguh duk penuh ni kat hidung. Makan apa rasa payau kan. Tak kira, tak payah kata makan, seokok pun sama. Saya tahulah sebab dulu saya pernah seokok kan. Bila kita demam sesama, okok yang biasa kita sedut sedap dulu pun, bila sedut-sedut dia kena masuk ke hinguh apa semua ni, dia jadi payau. Masa tu mungkin Allah nak suruh berhenti agaknya kan. Jadi tak sedap. Sebab apa? Memang jadi tak sedap dah. Sebab apa? Sebab jasad sakit. Jasad bila sakit, benda sedap jadi tak sedap pada zahir. Makanan yang sedap pun jadi tak sedap, benda lazat jadi tak lazat. Itu zahiriah jasad. Rohani pun begitu juga.
Kan? Hati kita tak rasa lazat kuliah agama. Hati kita tak rasa lazat baca Quran. Hati kita tak rasa lazat solat berjemaah, solat fardu sunat dan sebagainya. Perkara-perkara ibadat lah. Tiba-tiba ibadat ni kita tak rasa sonok, kita tak rasa sedap, kita tak rasa lazat. Itu tanda hati kita ada bibit-bibit hitam. Maknanya hati kita kotor, hati kita ada penyakit. Jadi kita kena banyaklah mencucinya. Nak cuci ni apa? Itu yang dipanggil sebagai tazkiyatun nafs, mencuci hati. Cuci hati dengan istighfar, dengan dengar kuliah, lagi mencuci hati ini dengan menziarahi orang sakit, pergi ke kubur, kan? Dengan mengingatkan mati, barulah hati ni akan selalunya bersih. Hati ni bila ingat mati, dia jadi takut. Dia nak bersih hati ni, takut pada Allah. Sebab tu kadang-kadang Allah sengaja timpakan satu ujian besar pada kita. Kita ni manusia ni, bila kena uji teruk, barulah nak insaf. Selagi tak uji, selagi tu duduk lara situ. Sebab tu kadang-kadang Allah bagi ujian, kan? Kita tak ada buat benda, pergi kedai pekan situ je, gitu. Masa tu pergi bank gitu je. Tiba-tiba nak keluar memo bagi tahu siapa yang singgah bank hari tu minta ke balai sebab ada kes positif. Kita pun gigi swab sangkut, kena kuarantin. Tapi belum tentu mati lagi. Nak pakai gelang pink. Oh, jenuh dah. Saya ada satu jemaah di belah Teping. Mereka cerita dengan saya, Ustaz, walaupun saya tak sakit, dia kata, tapi bila pakai gelang pink tu tiba-tiba rasa macam sakit, dia kata. Dan hati ni gundah gelana tengok pink, bila nak cabut gelang ni, dia kata. Dia jadi takut. Kuarantin tu tak jadi takut. Bila jadi takut tu ingat siapa bila takut? Ingat kepada Allah. Bila ingat pada Allah tu, itulah artinya balik pada Allah. Tu tanda Allah kasih. Lepas tu kita jangan tengok orang yang sakit nak kita sangka buruk. Boleh jadi sakit dia tu kerana kurniaan Allah pada dia, sebab Allah sayang dia, Allah kasih dia, Allah nak dia selalu sebut nama Allah. Biasanya orang bila sakit sebut nama Allah. Dia sakit, Allah, aduh Allah, ya Allah, sakit ni Allah. Dia sebut nama Allah. Dah rasa sihat nak sebut nama Allah. Sebut dah mana? Duit sebut. Oh, duit banyak. Nampak? Duk bilang harta. Sebab apa? Sebab tengah sedap. Dia tengok orang main bola. Bila boh bola masuk dalam gol, sebut Allah ke sebut Yahoo? Yahoo, siap joget lagi. Sonokkan main. Lari, pasukan lawan terteka kaki dia, tergolek, berlipat kaki naik atas muka. Masuk dalam ambulans, sebut Yahoo ke sebut Allah? Takkan duk Yahoo lagi. Yahoo, kaki patah. Sebut Allah dah. Allah, sakit kaki Allah. Baru nak ingat Allah. Ghalib manusia begitulah. Sebab tu kita ni yang orang cakap apa, relax sehat je. Jangan orang cakap apa, jangan sonok sangatlah. Takut sehat tu istidraj daripada Allah. Jauh kita daripada Allah. Dalam kita buat maksiat, Allah tak bagi langsung warning ke ataupun peringatan dengan sakit. Allah melambatkan lagi sehat, melambatkan lagi kaya, tapi rupanya semakin jauh daripada Allah. Jadi itu lebih kita takut. Jadi jangan berasa selesa dengan satu-satu keadaan. Kita kena fikir selalu. Sehingga kan ada seorang tok wali ni, dia cerai bini dia. Tak ada benda salah apa bini dia, tapi dia cerai. Bini dia tanya, bang, apa salah saya bang? Dia kata, saya tak benar pun ada buat salah apa salah saya, kenapa abang cerai saya? Dia kata, aku cerai kamu sebab aku tengok 40 tahun aku kahwin dengan kamu, sikit pun kamu tak sakit. Tak payah kata demam, batuk sesemua pun tak benar. Jadi aku takut kamu ni tak dikasihi Allah, dia kata. Sampai tahap ni tu. Tapi kita janganlah tengok bini tu tak sakit cerai dia. Nak cerita saja, contohnya, maksudnya bila sakit jangan pandang semata-mata sakit, tapi pandanglah ada rahmat Allah di sebalik penyakit tersebut. Lebih baik sakit dan kita taubat pada Allah, insaf dan bersih hati kita, sayang kita pada Allah, Allah pun cabut nyawa kita dalam keadaan begitu. Itu lebih baik daripada kita sehat wa'afiat, tak ada sakit apa, duk pulun, duk kira duit, tiba-tiba mati bergelimpangan atas duit. Mana lebih kita nak?
Allah ambil nyawa kita dalam keadaan kita lupa pada Allah, duk sonok dengan dunia, kekayaan, kehebatan. Tapi ada orang di luar sana yang menitih menangis tu. Contoh ni macam kita bandingkan lah, kita Palestin dengan Malaysia. Jangan kita ada yang setengah dia kata, oh sebaik kita duduk Malaysia tak jadi macam Palestin. Palestin tu lebih hebat daripada kita. Kenapa Israel serang Palestin tapi tak serang kita, negara-negara lain? Tak payah nak serang, hantar torpedo, apa membazir peluru je, hantar torpedo kata kebal. Dia cukup dengan hantar hiburan-hiburan. Lentok dah orang Islam negara lain. Kalah dah dengan segala hiburan. Dengan mainan. Tengok anak-anak muda kita berlambak sibuk dengan mainan game lah apa. Mana ada bicara tentang agama. Sampai ada seorang budak perempuan, dia muda, dia tulis dalam komen Facebook, dia kata tak payah sibuk-sibuk lah, yang berperang tu Palestin dengan Israel, apa kena-mengena kita orang Malaysia ni. Ada dia cakap itu. Dia langsung tak ada ni, roh Islam tak ada dalam diri dia. Ni yang Nabi kata, fi akhiri zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Pada akhir zaman tidak ada yang tinggal daripada umat aku. Akhir zaman tu tidak ada yang tinggal daripada mereka itu melainkan tinggal nama je Islam. Nama je lah Islam. Dalam diri roh Islam tak ada. Kasih pada Islam tak ada. Sayang pada Islam tak ada. Kita bukan soal pasal negara Palestin atau Malaysia, tapi sebab Palestin tu Islam, dan yang diserang tu masjid ketiga yang besar dalam hati kita dalam agama ni, Masjidil Aqsa. Di situlah Nabi Isra' wal Mi'raj, di situlah kiblat yang pertama kita. Itu sebab kita marah, sebab tu kita sayang sangat, sebab tu kita pertahan. Bukan pasal kenegaraan. Inilah dakwah barat laknatullah yang mereka buat, memecah-pecahkan negara umat Islam. Bila jatuh kerajaan Turki Uthmaniyah, Daulah Islamiyah dipecahkan. Akhirnya jadilah negara suku-suku, Iraq, Afghanistan, Iran dan sebagainya. Akhirnya bila berpecah setiap negara, bila berlaku perang pada satu negara, negara lain semua buat senyap. Keliling Palestin tu apa? UK, Jerman, Rusia. Keliling Palestin semua negara orang Islam. Negara Arab lah keliling Palestin. Tapi seorang pun tak buat benda. Itu masalah. Ada trend Israel ni daripada dulu lagi. Dia akan serang, berbalah-balah dengan Hamas. Masa itulah pemimpin-pemimpin negara seluruh dunia pun cakap. Kita mengutuk keras. Saya jawab mudah je. Kalau setakat bagi ucapan kita mengutuk keras, makcik jual goreng pisang pi jalan pun boleh sebut mengutuk keras. Dah apa tindakan? Kalau setakat dengan bagi ucapan kita tak setuju Israel, memang tak setuju dari dulu pun, tapi tindakan apa? Dan tiap-tiap tahun dah berpuluhan tahun, berapa ramai dah yang meninggal. Orang budak-budak kecil, orang perempuan, orang tua-tua, serang macam tu. Hospital pun dia serang. Kerana kalau ikut kaedah undang-undang peperangan, hospital tak boleh diserang. Tapi dia dah langgar habis. Hak asasi apa semua dia langgar. Tapi tak ada negara veto, senyap. Akhirnya buat persidangan OIC, persidangan PBB, bincang. Nak bincang apa lagi? Dah berapa kali bincang. Israel serang Palestin bukan baru. Dari dulu lagi nak bincang tak selesai bincang. Tujuan sebenarnya PBB ajak perbincangan untuk melambat-lambatkan, melengah-lengahkan. Sebab waktu tu Israel tengah orang cakap apa, tengah rakus membantai Palestin. Tiba-tiba bila Hamas nak dapat membalas-balas dan Israel tak boleh tampung serangan daripada Hamas, barulah Israel akan bagi poin kepada ketua dia, bos dia PBB ni. Barulah PBB akan sebut kita minta gencatan senjata. Bila berlaku gencatan senjata? Bila Israel tak boleh nak buat apa dah. Itu je trend dia dari dulu macam tu. Gencatan senjata, berhenti sekejap, lepas tu serang balik. Dah macam tu, duk ulang. Palestin dah daripada besar makin kecil. Depa tahun ni depa bersungguh-sungguh nak dapatkan juga Masjid Al-Aqsa. Sebab depa korek habis dah bawah tu. Bawah Masjid Al-Aqsa tu depa korek habis dah. Depa cari Haikal Sulaiman. Kenapa depa nak cari Haikal Sulaiman? Sebab Haikal Sulaiman ni peti simpanan Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman pernah menguasai dunia kan. Nabi Sulaiman jadi raja. Dia jaga semua dunia ni. Jadi depa ni nak bawa sistem NWO, New World Order. Depa nak kuasai dunia dengan cara ambil apa yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman tu. Itu yang dia sebut dalam ayat Quran.
wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Tu. Mereka nak ambil ni. Padahal Nabi Sulaiman bukan buat sihir, tapi mereka faham nak buat sihir. Untuk sihir orang satu dunia ni tunduk bawah dia. Ni tu dakwah dia pun nak bawa ni, dia pun nak korek bawah Masjid Al-Aqsa. Dan dia pun nak tak nak, dia pun nak dapatkan juga Masjid Al-Aqsa ni. Sebab apa? Sebab dia percaya dah nak dia punya ketua dia atau Tuhan dia yang dia sanjung-sanjung, iaitu Dajjal, tak lama lagi akan keluar. Tak lama lagi akan keluar. Dan kami ada buat perbincangan dengan para asatizah, beberapa ni lah golongan agamawan ni, asatizah ni, bila dikaji-kaji hadis-hadis Nabi, nak berkemungkinan yang ditunggu-tunggu tu pun memang tak lama dah. Dajjal dan juga Imam Mahdi tak lama dah, sama ada sempat di zaman kita ataupun anak kita ke, tapi memang perkara tu tak jauh lagi dah. Sebab itulah banyak dah ulama-ulama menasihatkan yang mana belum bertaubat, taubatlah. Yang mana belum ni rasa, buatlah apa yang patut, amal-amal kita. Zaman hari ni walaupun orang dah tahu akhir zaman, walaupun orang dah tahu macam-macam Allah dah tunjuk dah, tapi tetap lawatan tu juga, sebab ujian dunia tu terlampau berat, pengaruh dunia tu terlampau kuat, terlampau dahsyat, sehingga kan dah nampak kebenaran pun tak nampak juga. Duk lelapkan juga kebenaran. Hati-hatilah, bersihkan hati. Wa yahtara majalisata habibihi ala majalisati. Lebih banyak duduk dengan kekasihnya. Duduk dengan kekasih ni maknanya beribadat kepada Allah. Kita tengok diri kita, kita banyak beribadat kepada Allah ke duk banyak menyembang orang? Jadi kurangkanlah pergaulan dengan makhluk, tapi banyaklah kan pergaulan dengan Tuhan. Nak banyakkan solat. Daripada duk lepak ni ada hikmah juga. Allah bagi kita PKP apa semua ni, tak boleh nak keluar, ada nak lepak kedai kopi je kita. Ada tak boleh nak lepak mana, kita duduk baca Quran, semayang sunat, nak banyak-banyakkan ibadat. Tak boleh nak keluar pergi mana, duduk. Kalau boleh keluar macam-macam tempat nak pergi. Ni dah tak boleh nak pergi mana, duduk rumah kita buat ibadat. Lepas tu tak ada, sebenarnya ada kata boring duduk rumah ustaz. Dia sebenarnya orang Islam ni tak ada istilah boring kalau dia faham tanggungjawab dia sebagai Islam. Sebabnya kalau betul kita faham tanggungjawab kita sebagai Islam, kenapa saya kata tak ada boring? Sebab 24 jam tu tak akan cukup. Masa tu tak cukup. Macam mana nak cukup? Quran 6,236 ayat, bila nak baca? Kita rasa kita sempat tak nak habis semua baca Quran sebelum Allah ambil nyawa kita? Kalau dah habis pernah khatam pun, pernah tak kita faham seluruh ayat Quran? Sebab Quran tu bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk difaham. Dah faham nak amal pula. Kita dah baca terjemahan dia daripada ayat pertama sampai ayat yang last. Dah baca habis dah terjemahan. Tu kalau boleh habis baca terjemahan, dah habis baca terjemahan, nak amal pula. Dah amal semua dah. Allah. Tu baru cerita Quran, belum cerita hadis. Hadis lagi ribu-ribu, ratus ribu hadis. Nak baca setiap satu, nak amal setiap satu. Maknanya tak cukup masa ni. Tak payah kata 24 jam. Hidup 80 tahun pun belum tentu cukup untuk kita melaksanakan tuntutan ibadah sebagai kita hamba kepada Allah. Jadi tak pernah cukup masa. Ada je nak buat. Lepas ni baca Quran, lepas ni nak buat ni, lepas ni nak buat ni, lepas ni nak zikir, lepas ni nak ni, lepas ni. Ada je. Ada je urusan. Lepas ni nak belajar bab semayang, nak tengok macam mana cara ambil uduk yang betul. Kadang-kadang hidup berpuluh tahun ambil uduk tak kena lagi. Ambil uduk kaki kot ke lantai, duk siram situ. Dah bawah tapak kaki takut tak kena air, dah tak angkat. Berapa lama dah? Nak sampai ada anak dah, sampai naik ke cucu, masih lagi tak kena cara ibadat. Sebab apa? Sebab tidak ambil peduli, tak ambil cakna. Yang mana dia ambil peduli? Bahagian dunia dia. Bahagian dunia sungguh sangat. Kereta bunyi lain macam sikit, ni ada problem. Kenal sangat bahagian dunia. Dan bahagian akhirat, nak bunyi tajwid tak kena, tak ada nak betulkan. Makrah bunyi tak kena, tak ada betulkan. Kereta bunyi tak kena, cepat-cepat betulkan. Ada. Jadi tanda kita kasih pada Allah, banyakkan duduk bersama Allah. Maksud duduk bersama Allah ni dalam ibadat lah. Begitu juga kasih dengan Nabi, duduk bersama Nabi. Mana duduk bersama Nabi? Ya, berselawat atas Nabi, kan? Baca hadis-hadis Nabi,
Tak boleh hadis yang panjang, hadis pendek-pendek. Hadis pendek, kullu ma'rufin sadaqah. 3 patah hadis Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan yang baik itu sedekah. Boleh kita sampai pada orang lain, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada ku walau sepotong ayat. Kan? Tu. Kan? Dah, tapi kalau benda dah tak minat, cakap macam mana pun tak jadi gak. Sebab apa? Sebab hati tak ada kasih pada tu. Sebab tu sebenarnya tuan-tuan, atas dunia ni tak ada benda yang susah dan tak ada benda yang senang. Susah pun tak ada, senang pun tak ada. Ada yang jadi susah sebab kita tak minat, yang jadi senang sebab kita minat. Contohlah ni contoh. Contoh benda apa nama, repair kereta lah, buka enjin, buka ni. Kita yang tak minat bahagian mekanik ni, kita rasa susah. Allah, nak buka skru pun rasa susah. Aduh, payah lah. Tapi kalau orang jenis minat, sambil siuk gitu je buka, sambil paling klien boleh buka. Sebab apa? Barang dia minat, dia sonok buat. Barang benda tak minat, semua jadi berat, semua jadi. Begitu juga ibadat. Bila orang tu minat pada semayang berapa rakaat pun dia larat. Tak payah kata 20 rakaat tarawih, 40 dia boleh semayang. Sebab apa? Bahagian dia minat. Bahagian tak minat, tak payah kata 20, 2 rakaat payah dah. 2 rakaat pun malas ya. Bahagian tak minat. Memang bahagian macam tok guru saya, dia minat betul mengaji dan mengajar. Sampai dia kata, ada sekali tu dia demam-demam gitu, lepas tu dia masuk kat kuliah mengajar. Dia kata tak apalah, tok guru rehat lah, dia kata. Dia kata kalau dia tak mengajar lagi dia demam. Kita dah ada kuliah demam, balik kita. Dia tak ada kuliah demam sebab dia dah minat sangat, dia sonok dengan benda tu. Dia dah, orang cakap apa, dah larut, dah karam dan dengan apa nama, perkara-perkara hal-hal ibadat tersebut. Macam orang kalau dah bercinta dengan satu orang perempuan, perempuan tu tak adalah lawa sangat, tapi kena dengan cita rasa dia minat sungguh. Orang lain tengok, tak adalah cantik sangat, yang hang terkejar-kejar sangat tu kenapa? Tak tahulah, dia kata, tapi memang berkenan di hati sungguh. Padahal kawan tu cabi gemuk. Dia kata tak, memang dia minat yang jenis macam tu, montel-montel, dia kata. Dia nak sangat. Lepas tu pula perempuan tu jual mahal. Dia ngorak-ngorak, perempuan tu tak layan, ngorak-ngorak pun, tapi dia tak pernah putus asa. Sebab apa? Sebab bahagian minat. Betul tak? Tapi kalau benda tak minat, suruhlah, tak jadi kerja, jenuh. Tu sebab minat tu datang daripada mana? Hati. Tu kena bentuk hati. Orang yang hatinya mencintai akhirat, tak payah suruh, tak payah suruh semayang sunat, tak payah suruh baca Quran, dia buat sendiri semua. Tapi kalau hati tu tak ada minat, jenuh suruh, jenuh cakap gini gitu gini. Tu. Lepas tu macam anak-anak kita, kita bukan suruh semata, tapi timbulkan minat di hati dia. Bila dia dah minat, kita tak payah cakap, dia buat dah. Tunjukkan macam mana nak bagi hati dia sonok pada semayang. Apa tu semayang? Jangan kita suruh je, tapi kita bagi tahu apa tu semayang, kenapa kena semayang, bagi faham semayang tu apa dia, untuk apa, tujuan apa. Dia minat, bila dia minat, dia buat sendiri. Orang mengaji agama, dia dah minat mengaji agama, dia pergi lah sendiri, cari pondok, cari itu, cari tok guru. Tak payah nak paksa dah. Tu. Wayahtara, yang ketiga, yang terakhir, wayahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi, dan memilih kerelaan kekasih daripada kerelaan orang lain. Dia lebih rela kasih dia daripada rela orang lain. Maksud rela di sini, dia reda ni, maksud reda iaitu macam mana susah pun dia tetap reda. Tu. Walaupun Allah kata puasa sebulan 30 hari, dia tetap tak apa, tak payah kata sebulan. Kalau tak payah kata 30 hari, 30 tahun Allah suruh puasa pun saya akan puasa. Contohlah dia kata gitu. Sebab apa? Sebab hati dia sudah kasih. Bila kasih, payah jadi senang. Bila tak kasih, yang senang jadi payah. Tu je. Tu je.
Kadang-kadang kita tengok skill seseorang tu, kita pelik. Contohlah, saya contoh macam Ana kan. Ni kita kongsi lah. Ana tak pandai main gitar, tapi bila tengok orang duk main gitar, dia petik satu-satu. Tak tengok pula tu, tahu pula dia petik yang mana satu. Bunyi jadi pula tu bunyi dia tu. Kan? Kita nak petik tak bunyi apa. Nah, sebab apa? Sebab dia bila dah minat, yang padahal kita nampak payahnya benda ni, susahnya, dia jadi senang pada dia. Sebab apa? Sebab dia minat. Ni sebab bila satu hati tu dia dah reda dengan satu benda, maka susah macam mana pun dia tetap reda. Dia tetap boleh terima. Tapi kalau kita tengok, kalau kita tak boleh nak terima ketetapan Allah, ketentuan Allah, takut-takut kita ni tidak lagi reda pada Allah. Belum reda. Bila belum reda, maknanya cinta kita belum hakiki. Cinta kita belum cinta yang sebenar. Orang kalau cinta betul-betul, apa sahaja kekasih dia suruh, dia tetap akan buat. Ini contoh hukum hudud potong tangan. Kita tengok contoh kecintaan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Allah uji dia. Nabi Ibrahim anak tak ada, lama bertahun-tahun sampai meningkat usia tua, tak ada anak. Minta ya Allah, siapa nak sambung urusan agama ni kalau aku tak ada pewarisnya, tak ada anak. Minta sungguh pada Allah. Akhirnya Allah kurniakan anak. Nabi Ismail AS dapat anak. Pak anak lawa pula, cantik, elok apa semua, sampai menjelang usia remaja Nabi Ismail. Tiba-tiba perintah Allah turun, suruh sembelih kepala anak. Agak-agak kalau kita lah jadi macam tu, nak sembelih tak boleh. Allah bukan suruh sembelih kepala anak kita, Allah cuma kata potong tangan pencuri. Itu pun dah ramai yang lawan, ramai petikai. La ilaha illallah. Ni siapa hamba gini? Siapa hamba, siapa Tuhan kalau begitu? Ingat, sebab tu istilah kita hamba. Bila hamba ikut sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tak payah banyak cakap. Tak payah kata, kalau tak payah kata Allah suruh potong kepala, Allah suruh potong separuh badan pun wajib kita taat. Allah suruh bom, katalah contoh ayat turun, bomlah diri kamu, bom, contoh. Tapi Allah tak buat ujian sampai macam tu. Allah cuma kata potong tangan pencuri, bukan tangan kita, tangan pencuri. Dah kita tak mencuri, tak kena dah. Yang mencuri je kena. Tikai juga, siap duk hina-hina lagi. Duk pandang remeh, pandang lekeh. Jadi macam mana nak masuk syurga kalau begitu? Samalah, sebab dia tidak reda pada Allah. Nabi Ibrahim reda. Nabi Ibrahim, Allah perintah suruh potong anak, ambil terus pisau, nak sembelih pada anak. Allah bukan Allah nak suruh mendidik membunuh dah, tapi Allah nak tengok siapa lebih kamu sanggup korbankan, anakmu ke aku. Aku suruh kamu taat tak? Allah nak uji situ je. Pada anak tu benda yang paling dia sayang. Nabi Ibrahim ni manusia, bukan malaikat macam kita kan. Kita dengan anak kita, anak kita kena gigit nyamuk pun kita cepat-cepat tampar. Kita sayang sungguh, buh kelambu lah, jatuh sikit je kita cepat angkat dia, tiup habis kat luka dia, sapu ubat, cepat-cepat. Apa? Kasih. Sebab sayang. Sebab kita tahu diri dia tu hasil daripada kita. Muka dia macam muka kita, dalam darah dia darah kita, daging dia daging kita. Ini keturunan aku, ni anak aku. Sayang sangat. Gitu kat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam duk sayang sangat tu, Allah nak test siapa lebih engkau sayang, aku atau anakmu. Aku suruh sembelih anakmu, kamu sanggup tak sanggup demi aku? Tengok Nabi Ibrahim membuktikan kasih dia. Sebab tu Nabi Ibrahim digelar oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun sembelih. Sembelih Allah tukar kepada kibas. Allah nak uji saja. Nak tengok je macam kita lah. Covid ni bukan ada apa sangat. Tapi sebagai satu bentuk ujian. Allah nak tengok kamu sabar tak sabar. Kamu cari siapa? Kamu pilih siapa? Kamu pandang aku atau kamu pandang orang lain? Mintalah munajat padaku. Sebab yang turunkan wabak aku, dan yang boleh angkat pun aku juga. Allah nak tengok situ je. Nak tengok kita, kesungguhan kita takat mana. Orang kafir lah tak ada style cara dia kafir. Sebab kafir bukan bertuhan pun dia. Jadi dia ikut logik akal dia, ikut ni, itu dia. Kita umat yang beriman, kita bukan macam dia.
Kita kena fikir Allah. Kita ikhtiar tak salah, pakai mask, pelitup muka, jaga jarak dan sebagainya, ambil vaksin ke sebagai satu ikhtiar. Tapi munajat kita pada Tuhan, jangan tinggal sama sekali. Terus nak berdoa pada Allah, ya Allah tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Nah, kalau engkau nak turunkan juga wabak ni kepada masyarakat dunia ni, tapi selamatkanlah aku dan ahli keluargaku dan orang-orang yang beriman, orang yang soleh-soleh. Jaga, minta gitu. Sungguh-sungguh. Kan? Kalau kena pun paling tidak Allah kenakan kita dalam keadaan kita baik dan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam Islam. Kan? Hari ini Allah nak uji, kamu takut iman kamu tercabut atau kamu takut nyawa kamu tercabut? Kalau takut nyawa tercabut, nyawa pasti tercabut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita pasti akan mati. Corona ke tak corona, covid tak covid, mati tetap mati. Tak mati covid, mati benda lain. Nah, mati pasti. Yang tak pasti, mati itu beriman ke kafir. Itu masalah. Situ masalah. Itu patut kita lebih takut. Patut saya minta kan, supaya manalah tahu kalau sampai kepada pihak-pihak tertinggi pimpinan, pihak kerajaan dan sebagainya, jangan hanya memandang pada dari sudut masalah COVID semata, tapi fikir juga tentang masalah akidah agama masyarakat kita. Fikir masalah agama sama. Jangan hanya fokus kepada COVID sedangkan masalah lain diabaikan, akhirnya masalah lain lebih teruk daripada masalah COVID itu sendiri. Sebagai contoh juga, okey, kita nak buat lockdown dan sebagainya. Boleh nak buat lockdown sebagainya untuk sekat supaya COVID ni tak boleh merebak. Dalam masa yang sama kena fikir juga masalah peniaga-peniaga kecil, orang-orang yang susah dan sebagainya. Fikir macam mana nak bantu mereka. Jangan hanya terus buat keputusan pandang masalah COVID, lockdown terus. Yang lain masalah dibiarkan. Akhirnya melarat-larat, masalah lebih besar lagi berlaku. Jangan ingat COVID dia boleh matikan. Dengan orang tak ada makanan sebagainya, tak ada duit, akhirnya bunuh diri. Mati juga. Masalah besar juga. Kan? Orang hilang kepercayaan agama ada. Yang keluar murtad tinggalkan Islam ada. Sebab orang Kristian time-time ni lah, time orang susah ni dia hantar, bagi bantuan, bagi duit. Dia kata masuk Kristian. Ada yang ikut. Jangan main-main. Jadi masalah, jangan disebabkan satu masalah kita fokus satu masalah lain jadi melambat-lambat sampai kita tak ambil peduli. Lagi-lagi khusus masalah dalam masalah agama kita. Yang paling penting masalah akidah kita. Hari ini kita tengok masalah akidah terlampau dahsyat, terlampau teruk. Ada orang mengaku nak keluar Islam, ada orang macam-macam lah. Jadi minta supaya kerajaan dan bahagian agamawan, mufti dan sebagainya main peranan untuk menyelamatkan akidah umat. Mati memang pasti mati, tapi akidah tu tak apa, kita ikhtiar untuk menjaga nyawa, tapi menjaga agama juga satu perkara yang sangat mustahak. Apa guna mati kalau akhirnya ke neraka? Lebih baik mati tapi akhirnya ke syurga. Sebab mati itu pasti dah, tapi syurga neraka belum pasti. Jadi moga-moga itu menjadi kefahaman kepada kita bersama. Dan yang terakhir, kata Yahya bin Mu'az berkata, sekecil apapun cintaku kepada Allah, itu lebih aku sukai daripada beribadah selama 70 tahun. Maksudnya buat ibadat banyak-banyak tapi tak ada cinta pada Allah, itu lebih teruk berbanding orang ibadat dia tak banyak tapi hatinya sangat kasih dan mencintai Allah. Maksud bukti kasih dan cinta tadilah tiga tu. Dia sanggup korban, dia sanggup dahulukan, dia pantang Allah dipertikai, Nabi dihina, dia dulu lompat ke depan. Walaupun mungkin ibadat dia tak tara mana, kan? Daripada orang yang sibuk dengan ibadat, kadang-kadang ilmu berlambak-lambak, kitab berjilid-jilid, tapi saat agama dihina, dia buat senyap tu, dia tak kata apa. Dia tak ada nak rasa apa. Itu lebih tak elok lah berbanding orang yang mungkin ibadat dia tak banyak mana tapi kecintaan dia cukup kuat kepada agama. Sebab kita kena ingat, sahabat Nabi bukan semuanya hafiz. Bukan semua sahabat Nabi hafal Quran 30 juzuk, tapi sahabat Nabi sanggup korban nyawa demi agama, sanggup putus tangan demi agama. Sebab kecintaannya melebih daripada segala-galanya. Bukan saya suruh jangan hafal Quran, hafal lah, tapi biar faham tujuan hafal. Jangan faham hafal sebab nak dapat gelaran Al-Hafiz. Itu dah jadi dunia, bukan jadi untuk Allah. Jadi
supaya moga-moga kita mengikhlaskan, mensucikan niat dan kerja buat kita dalam beramal ibadat. Moga-moga Allah bersihkan ibadat kita dengan ibadat yang ikhlas, dan dengan keikhlasan itulah Allah selamatkan kita semua dan akhirnya Allah tempatkan kita ke dalam syurganya, insya-Allah. Dan kita akan sambung pada kuliah yang lain nanti, masih lagi Musad 73 tapi nombor 48, tamak, taat dan qanaah. Apa tu tamak, taat dan qanaah? Insya-Allah kita akan tengok huraian dia pada akan datanglah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, segala kekurangan itu adalah datang daripada silap saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa di belakang sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Dan sekarang ni kami pihak sekolah sebelum Ramadan hari tu kita ada buat kerjasama dengan kilang minyak wangi. Akhirnya kita berjaya mengeluarkan satu produk minyak wangi keluaran Mahat Tahfiz Qiyam yang kita namakan dia perfume Qiyam. Dan ini adalah oud Kaabah. Maknanya dia minyak wangi oud yang kita ambil daripada sana lah, daripada Mekah. Jadi kalau ada siapa yang berminat boleh tengok di belakang, harganya RM59.90. Sama membeli sambil menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.